Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Abdul Razak, Kak Matrik 059993. Pada zaman IT ini, media sosial sering digunakan untuk pelbagai tujuan seperti berkongsi gambar di Instagram, mendapatkan maklumat terkini di Facebook dan berbalas teks di WhatsApp. Landakan teknologi komunikasi pada masa kini membawa fenomena baru dalam bentuk berkomunikasi manusia apabila fokus kini tertumpu kepada penggunaan media sosial dalam pelbagai aspek kehidupan. Hal ini membolehkan kita mendapatkan maklumat dengan cepat, tetapi kesahihannya haruslah kita merujuk kepada sumber yang betul sebelum kita membuat kesimpulan. Oleh itu, kita haruslah menggunakan platform laman sosial ini ke arah tujuan yang betul dan niat yang betul serta boleh dipercayai kesahihannya kerana maklumat yang disebarkan ini berkemungkinan akan disebarkan oleh pihak ketiga dan ianya akan berterusan jika disebarkan. Selain itu juga, media sosial ini meliputi tuntutan pelaksanaan dakwah yang harus menggunakan pelbagai metod mengikut kesesuaian zaman. Kebanjiran media sosial seperti Facebook dan Twitter dilihat memberi peluang yang meluas terhadap penyebaran mesej dakwah kerana sifatnya yang pantas dan lebih global. Ini jelas apabila terdapat pendakwah-pendakwah tersohor turut menjadikan media sosial sebagai wadah penting penyebaran mesej dakwah mereka. Selain itu, berdakwah merupakan satu tuntutan dan tanggungjawab yang besar yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam dengan menitik beratkan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Justru itu, objektif kajian ini adalah untuk melihat hubungan antara media sosial dan penyebaran media dakwah dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswa juga. Hasil kajian mendapati penggunaan media sosial ini senang mendapat input berkaitan agama berbanding dari bahan bacaan ketika pada peredaran zaman teknologi kini yang sering menggunakan bahan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anis Amirah binti Cik Muhammad Fauzi bernombor matrik 059565 akan membentangkan bahagian pengertian dakwah dan media sosial. Perkataan dakwah diambil daripada istilah bahasa Arab iaitu dari kata da'a, yad'u, da'watan, da'wan dan du'ain. Dakwah dari segi bahasa bererti menyeru, mengajak dan memanggil. Manakala dakwah dari segi istilah pula bermaksud menyeru atau mengajak kepada sesuatu perkara, iaitu mengajak manusia kepada jalan kebaikan, seperti menyeru supaya menjadi Islam sebagai way of life atau dasar dan pedoman hidupnya. Kata dakwah juga adalah fi'il amar yang membawa erti satu perintah. Perkataan dakwah dalam Kamus Dewan adalah satu kegiatan menyeru, membimbing, mengajak dan meyakinkan orang lain terhadap suatu kepercayaan supaya menerimanya. Oleh yang demikian, usaha menyeru dan meyakinkan orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam hendaklah penuh keikhlasan dan disampaikan dengan cara hikmah supaya dapat diterima dengan sebaiknya dan dengan kerelaan hati tanpa keterpaksaan. Manakala media sosial merupakan sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan membolehkan penciptaan dan pertukaran. Media sosial ialah aplikasi yang berasaskan internet yang membolehkan penggunaan untuk post, tweet dan sebagainya yang membolehkan mereka untuk mengekspreskan atau menggambarkan pengalaman peribadi mereka dan pandangan serta berkongsinya dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Husna binti Muhammad Tariq bernombor matrik 060169. Baiklah, poin seterusnya ialah peranan media sosial dalam Islam. Melalui penggunaan media sosial, pelbagai keperluan semasa umat Islam dapat dicurahkan oleh umat Islam itu sendiri mengikut cita rasa kontemporari yang sesuai dengan ajaran Islam dan yang sentiasa menjadi pilihan alternatif umat Islam sekarang. Penggunaan media dalam Islam seharusnya lebih menekankan konsep
tauhid dan menjadikan Islam sebagai acuan hidup mereka. Oleh itu, peranan media dalam Islam mesti menonjolkan prinsip yang selari dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Islam. Menurut Ghazali, dalam menghadapi realiti semasa umat Islam dan cabarannya, peranan media informasi Islam ditumpukan kepada 5 aspek terpenting. Peranan yang pertama, menyebarkan Islam dan menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Kedua, mempertahankan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan ummah. Yang ketiga, menggunakan pendekatan dan kaedah yang bijaksana dalam menjayakan proses komunikasi yang berkesan. Seterusnya, melancarkan perang saraf terhadap musuh sebagai salah satu cara dakwah menangkis serangan media barat serta melemahkan hujah dan posisi mereka di samping mengukuhkan sasaran dan perspektif Islam. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menghadapi perang media propaganda asing serta melindungi ummah dari usaha yang menyesatkan. Jadi, jelaslah di sini bahawa peranan media yang dibawa harus berdasarkan dan bercorakkan kepada prinsip kebenaran dengan disokong oleh fakta dan bukti yang jelas. Sebab tanpa fakta dan bukti yang jelas, ianya akan merosakkan perpaduan, malah akan mengakibatkan perpecahan antara umat Islam. Dan berita yang disampaikan atas dasar penipuan, sangkaan, kabar angin ataupun pendustaan mestilah ditolak sama sekali. Tidak boleh, ya. Oleh itu, peranan yang ditetapkan dalam Islam perlu digalas oleh pengamal media, iaitu pendakwah, da'i, yang menjadikan media sosial ini sebagai satu platform dalam mengembangkan ilmu agama. Manakala Abu Hassan pula mengutarakan 5 peranan media Islam, iaitu yang pertama, media Islam berperanan sebagai pendidik, yakni mu'adib kepada masyarakat agar melaksanakan segala perintah yang datang dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, peranan media sosial dalam Islam adalah sebagai ejen informasi, iaitu musaddiq, di mana mereka menjadi penghalang dalam menangkis maklumat yang sering disalah tafsir ataupun disalah anggap oleh pihak orientalis barat dalam memutarbelikkan fakta Islam kepada masyarakat. Oleh itu, tugas pendakwah adalah sebagai ejen informasi yang menyampaikan maklumat yang benar tentang Islam dan bertanggungjawab meningkatkan kefahaman masyarakat tentang Islam. Ketiga, sebagai pembaharu, mujaddid, iaitu penyebar fahaman pembaharuan akan pemahaman dan pengajaran amalan Islam. Keempat, sebagai penyatu, muwahhid, yang mana harus mampu menjadi jambatan yang menyatu padukan umat Islam. Dan yang terakhir, sebagai pejuang, mujahid, iaitu berjuang dan membela Islam. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Manfaat media sosial. Media sosial merupakan satu medium penyampaian maklumat dan ilmu terpenting yang sangat berpengaruh pada masa kini dalam kalangan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial masih lagi kurang dan lesu dalam mengaplikasikan dakwah melalui medium ini. Dapatan kajian telah membuktikan kepentingan media sosial dalam menyampaikan misi dakwah. Usaha-usaha proaktif perlu dilakukan untuk merealisasikan dan memberi nafas baru kepada pendekatan dakwah yang lebih efektif, interaktif dan berinovasi dengan menjadikan media sosial sebagai medium utama dakwah. Untuk menarik minat penggunaan media sosial sebagai medium dakwah, maka beberapa cadangan disyorkan, iaitu menyediakan pelbagai bahan dakwah yang kreatif, ringkas, padat, santai, ringan dan mudah difahami. Pendakwah perlu mempelbagaikan informasi berbentuk penceritaan
dan sejarah seperti kisah-kisah para rasul, para sahabat, alim ulama serta tokoh agama kepada umum kerana kisah-kisah tauladan sangat diminati ramai. Pendakwah juga perlu memperbanyakkan dakwah secara interaktif seperti live Facebook untuk menggalakkan orang ramai menuntut ilmu dengan penuh yakin. Pelbagai ilmu dan jawapan terhadap persoalan yang dikemukakan dapat disampaikan secara terus oleh pendakwah dan guru yang mengajar. Media sosial mampu meningkatkan hubungan tali persaudaraan yang jauh atau dekat. Oleh yang demikian, setiap ahli keluarga perlu digalakkan menggunakan media sosial sebagai medium untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan berdakwah. Anak muda masih belum meminati kandungan mesej dakwah di media sosial ini, maka sebaiknya dakwah Islam melalui media sosial perlu dikemaskan dalam bentuk yang kreatif seperti cerpen, komik, gambar, video dan animasi. Budaya suka membaca, mendengar dan menonton serta menyebarkan bahan-bahan berbentuk dakwah Islam ini perlu diterapkan dalam jiwa masyarakat bagi mengatasi masalah kurang promosi laman sosial dakwah. Maka digalakkan mempromosi laman sosial kita ni sebagaimana laman sosial berbentuk jual beli online dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurul Aida binti Azmin, bernama matrik 060028. Akan memberikan sedikit penerangan tentang kesan penggunaan media sosial. Pertama adalah kesan penggunaan media sosial terhadap individu. Kesan yang dapat dilihat terhadap individu adalah individu tersebut dapat melihat kebaikan dan ilmu Islam tanpa harus didekati secara berdepan. Mungkin seseorang individu itu menunggu masa dan takut untuk bertanya akan agama kerana perspektif dan pandangan masyarakat dan juga keluarga mengenai agama Islam. Hal ini lebih teruk apabila Islam digambarkan sebagai agama yang melaksanakan dan mewujudkan peperangan oleh media massa. Lebih dikenali sebagai Islamofobia. Hal ini dapat menakutkan orang bukan Muslim, tetapi dengan media sosial sebagai medium perantaraan, kita dapat menjelaskan situasi terbabit dengan mudah dan jelas serta terperinci. Individu yang mencari penjelasan berkaitan agama dapat berhubung di media sosial dan sedikit sebanyak menyentuh hati dan membuka mata mereka. Seterusnya adalah kesan penggunaan media sosial terhadap masyarakat. Persepsi segelintir masyarakat bukan Islam di dunia terhadap Islam sebagai agama keganasan bermula sejak peristiwa serangan 11 September 2001 dan memandang Muslim sebagai pengganas adalah hasil daripada keburukan media sosial. Terdapat pelbagai pernyataan rasis dan terdapat juga hukuman yang rasis seperti penahanan di lapangan terbang hanya kerana kita mempunyai nama Muslim atau mempunyai wajah Arab. Justru menggunakan medium media sosial sebagai dakwah dan penerangan dapat menjelaskan segala kesalahfahaman yang ada. Di Malaysia pula, masyarakat Muslim turut memberikan banyak persepsi yang tidak baik, lebih-lebih lagi terhadap makanan dan minuman halal. Terdapat banyak spekulasi yang dikeluarkan oleh Muslim sendiri yang menunggang agama dalam perniagaan yang memburukkan kedai lain dan mengatakan premis tersebut tidak halal. Sepatutnya setiap individu memberikan imej yang elok dan tidak mengaji premis lain dengan lantang, sekiranya tidak pasti status halal. Lebih teruk melontarkan pendapat yang kedai tersebut mempunyai lemak babi. Namun media sosial berjaya menjadi platform menerangkan kembali semua salah faham yang ada. Kesimpulannya, penggunaan laman sosial sebagai platform untuk para pengguna
menyebarkan dakwah amat dialok-alokkan kerana laman sosial ini mempunyai pengaruh yang kuat dan pengikut ramai. Namun begitu, hendaklah kita sebagai pengguna mengenal pasti kesahihan dakwah yang disebarkan itu. Bukanlah senang untuk kita membuka hati seseorang insan untuk menerima dakwah-dakwah yang disebarkan secara meluas. Tetapi kita sebagai hamba kepada Allah dan umat kepada Nabi Muhammad secara menyeluruh disunatkan kepada kita untuk menyebarkan dakwah untuk mencegah maksiat dan memperbaiki diri dan sebagainya. Selain itu juga, pendekatan dakwah melalui media sosial dirasakan lebih efektif dan berkesan kerana media sosial dapat menjangkau khalayak yang ramai tanpa mengira masa dan tempat, dan hampir setiap rumah kini mempunyai akses internet. Pendakwah hari ini juga perlu lebih kreatif dan fleksibel dengan masyarakat supaya mesej dakwah yang disampaikan dapat diterima baik oleh mereka. Media masa bersifat lebih kreatif dan ini akan memudahkan lagi pendakwah untuk mendekati sasaran mendakwahnya. Akhir sekali, masyarakat memerlukan nasihat itu dan salah satu jalannya adalah dengan berdakwah. Jika kita lihat secara teknologi zaman sekarang, media sosial adalah salah satu jalan yang sesuai digunakan untuk menyampaikan seruan kebaikan tersebut. Sekian, terima kasih.